satunya dia kata keluar yang lain daripada mani, keluar oleh perkara yang lain daripada air mani. Air mani tu tak suku dulu, kecek benda lain dulu. Keluar oleh perkara yang lain daripada ayat mani. Adapun ayat mani ada tafsir lagi, ada tafsir lagi. Tapi mani mana? Mani yang sifat pada mani. Air mani yang mewajibkan bagi mandi. Air mani yang mewajib, yang jadi sebab bagi mandi, bagi wajib mandi. Air mani yang jadi sebab bagi wajib mandi. Oh, di sini kita reti kata ada juga air mani yang tak wajib kena mandi, cuma wajib ambil air semaya ya. Ada juga reti situ. Tu. Tu. Tulis situ dulu. Tulis pada yang mewajibkan. Kita buat kait sikit. Tu. Keluar mani itu, buat gitu. Keluar mani itu ada dua bagai. Keluar mani itu ada dua bagai. Pertama, keluar mani yang tidak mewajibkan mandi. Ada juga. Yang tidak mewajibkan mandi, yaitu keluar mani bagi orang lain. Seperti isteri yang keluar mani suaminya selepas daripada dia mandi wajib. Maka tidak wajib mandi. Maka tidak wajib mandi, hanya mesti berwuduk saja. Hanya mesti berwuduk saja. Itu masalah ni. Suami jima' akan isteri dia, kalau jima' pada dubur, haram lah tu. Tapi takdir kata dia berlaku jima' suami pada dubur isteri. Jima' pada dubur isteri. Tiba-tiba lepas pada mani wajib siap tu, air mani tu baik kot dubur pula. Itu nyata kata air mani tok laki, bukan hak dia. Kerana hak dia tak tubik kot tu, hak tok laki. Maka yang tubik tu air mani orang lain, bukan air mani diri dia. Keluar air mani tu tidak membatalkan wuduk saja hak tu, tapi tak mewajibkan mani hak tu, tak kena mani lah. Tu soal lagi. Mari nak kait hak ni. Yang kedua, kalau tok laki abai dia tu jimak kok kubul, kok jalan biasa ni. Tok laki dia jimak akan isteri dia kok jalan biasa. Lepas pada mani siap tu, air mani tu baik pula. Air mani tu baik. Maka air mani tu kena cek tengok dulu. Air mani siapa? Kalau air mani dia kena mani semula. Tapi kalau air mani tok laki dia, tak kena mandi dah, pakai berwuduk saja. Tu gitu. Lepas tu kira kata air mani dia tu tengok di mana. Maka ulama kata tengoklah ketika berhubungnya suami isteri, ketika jima' itu isteri tu sampai ke tak, naik sampai hajat dia ke tak, tertunai hajat ke tak, sampai cut dia ke tak, pina tu keluar ke tak. Kalau tidak tak sapa, maknanya air mani tu nyata kata hak abai dia. Bila nyata kata hak abai dia, hak keluar mari tu, hak abai dia, bukan hak dia. Tu dia. Kalau kata air mani dia
Air mani yang bertubik juga. Tapi duk syai hak abang ke. Tu. Hak abang ke, hak dia. Siaplah. Masa nampak capur-capur cacah gitu. Tu ihtimal. Ihtimal kata hak abang ke, hak dia, hak abang ke, hak dia, hak abang ke, hak dia. Tu. Maka dia rasa ghalib syahwah dia tu hak dia tak lahana di saat ni tu. Tak ada sekal, tak ada jadi siapa tu ada mana ni. Maka jadi berat le hak abang. Maka hukum kata hak abang dia. Tu. Maka di sini masalahnya air mani yang buat wajib mandi, hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Adapun air mani yang kalau belik kita tu keluar oleh benda yang lain daripada air mani yang mewajibkan mandi. Adapun air mani yang tidak mewajibkan mandi, hak tu keluar pun batal juga. Tu nanti tengok depan lagi. InsyaAllah tu kita dah ambil wasiat tu, jaga gitu dulu. Tu. Tak habis lagi. Tu. Dan tulis hubung saat ni. Dan juga air mani bagi dirinya. Dan juga air mani bagi dirinya apabila ia mempermasukkan semula ke dalam zakarnya. Selepas daripada keluar mani itu. Maka tidak wajib mandi, hanya wajib berwuduk saja. Tu masalah juga. Orang panggil keluar mani dengan tidak wajib mandi. Pelik dia ni. Air mani tu baik dah. Air mani tu baik. Lepas tu serok dengan jarum dengan gapo serok air mani dia taruh serok air mani dia. Lepas tu mani wajib ke siap. Ambil air mani tu pocok masuk, ambil air mani tu masuk semula ke dalam lubang zakar dia. Pocok air mani tu masuk semula. Ni fardu takdir ya, tak ada orang buat lagu ni berkalinya. Ke anak dia wah. Tak ada dah. Kalau masuk semula, lepas pada tu air mani hok dalam zakar hok masuk tadi tu baik mari tet pula. Tu orang panggil keluar mani bagi diri dia ke, tapi keluar mani yang tidak mewajibkan mandi dah tak tu. Tu. Hanya kena ambil air semaya gitu je. Kira di mula-mula tu. Kalau keluar mani ke. Tu. Musnah kait dengan yang mewajibkan mandi tu al-mujibul lil ghusli tu. Tu nak waktu behak tu. Waktu behak tu. Jadi keluar oleh air mani, keluar oleh benda yang lain daripada air mani yang mewajibkan bagi mandi. Tu. Gitu itu dah. Habis itu. Kalau kita kira ibarat ni, ya tubik dua sebenarnya. Tubik kat mana? Dia kata keluar benda yang lain daripada air mani. Benda yang lain daripada air mani bila tubik daripada zakat, bila tubik daripada kubun dan dubur, batal air semaya. Kalau air mani, tengok pula. Air mani tu wajibkan mandi ke tak? Kalau mewajibkan mandi, tu. Kalau air mani yang mewajibkan mandi, hak tu tak batal wudu, tapi wajib mandi je. Tapi kalau air mani yang tidak mewajibkan mandi, maka air mandi itu tu masuk dalam benda yang lain juga, masuk dalam benda yang membatalkan juga. Ya tak tengok lagi. Yakni kanda ia maksud musannaf keluar benda yang lain, yakni keluar oleh suatu, oleh benda, keluar oleh suatu benda, keluar daripada kubun jalan hadapan dia tu, au dubur jalan belakang dia tu,
Tubik benda, tubik mugo mari daripada dubur dan kubur. Tu tubik mari. Tapi masalah, kubur dubur siapa? Kubur atau dubur bagi orang yang mempunyai wuduk. Ini dapat tu. Keluar oleh suatu benda daripada kubur atau dubur bagi orang yang mempunyai wudu, orang yang ada wudu. Berarti kalau tak ada wudu di mula, tak nak kira batal lah. Tak nak kira batal, cuma tak ada dulu lagi lah. Tu. Bagi orang yang mempunyai wudu. So, suatu tu yang lain daripada maninya, yang tu sifat pada suatu. Keluar oleh suatu daripada kubur dan dubur dia, suatu yang lain daripada air maninya. Mani bagi orang yang mempunyai wuduk, lain daripada air mani dia, mani bagi dirinya. Itu dia. Yang lain daripada mani dia, suatu yang lain daripada mani dia. Mani mana? Mani yang wajib mandi. Itu sifat pada mani. Tak ibarat molek, lepas tu kira duk luar-luar, duk hirut-hirut teh tu, fikir tengok nampak. Tu. Tu. Pelik juga ilmu ni, kadang-kadang nak tengok makan nasi, dia tengok dia reti macam makan nasi. Tak ada juga. Dia nak capok tekah tu. Berarti kena duduk dalam ilmu semua lah kitanya. Yang wajib mandi. Habis kat tu. Fikir tengok. Jika ada ia hidup lagi wadah. Tengok shadow kita. Jika ni kait pada tafriq yang mahzub. Takdir lagu mana? Jadi maka batal wuduknya. Gitu. Tafriq bagi mafhum kat ni tu. Maka batal wuduknya. Kena kata gitu. Batal lah wuduk seorang tu dengan sebab tubik benda saat ni tu. Tapi kata batal tu kait pada batal tu. Jika ada ia orang yang berwuduk kan itu, orang yang mempunyai wuduk tu. Jika ada ia hidup, kalau dia hidup berarti kalau dia mati dah kita ambil air semaya biar banyak. Lepas tu kita tepuh banyak pula masalah dah. Orang tina mari tepuh banyak. Batal tak banyak? Tak batal dah. Batalnya hanya dia. Tak batal dah, siap dah. Tu dia tak batal wuduk dia dah kerana dia mati dah. Kira orang hidup. Orang hidup ni lah batal. Orang mati tak batal dah. Jika ada ia hidup lagi wadah. Wadah ni masalah khonsa. Lagi khonsa wadah. Tulis situ wadah. Yakni kalau ia khonsa, kalau ia khonsa, maka mestilah khonsa yang wadah. Maka mestilah khonsa yang wadah. Adapun khonsa muskil, adapun khonsa muskil, maka mesti kena keluar suatu itu daripada kedua-dua farad itu. Kedua-dua farad itu barulah batal wudu. Kalau tidak, maka tidak batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Gitu je. Khonsa ni ada hukum dia suku pula. Khonsa ni ada dua. Khonsa ni orang yang beralat dua. Zakat pun ada, farad pun ada. Ghalib dia nya zakat duk atas, farad duk bawah. Bukan duk gitu. Khonsa bukan kata duk tepi gitu. Bukan kata lightning lubai farad, lightning zakat. Duk. Cuma mari duk gitu galik. Duk atas. Lek atas duk lagu tu. Lek bawah tu lubai, lek atas tu zakat. Dua alat dia.
Lepas tu khonsa tu pula ada dua jenis pula. Ada khonsa yang wadih. Hak ni kita tak bisa tengok. Okay, ada tak hal Latuk Akid kita ni. Dia tak wayak kat orang kali. Tu nah. Tu. Tu. Ya dua alat lagu tu. Lepas tu kalau khonsa tu wadih, jadi khonsa yang nyata dan terang keadaan lelaki atau perempuan. Hak tu nyata dah. Ya dua alat sungguh, tapi ya berat so mana-mana dah. Lek atas tu sepa dengan daging tubuh gitu ya. Hello. Ada bulat juga, ada putih. Sepa. Tapi jadi ada sepa daging tubuh biasa, tak ada gerak-geri pada dia. Tak ada hidup pun pagi-pagi, tak ada kukuk gapo, tak ada bunyi pun di dia. Maka nyata kata hidup lek perempuan. Farak perempuan bila kita bila kita sentuh ia rasa. Berarti hidup lek perempuan ni, lek hak laki-laki ni mati ni. Bokeh tak ada hidup dulu lagi dah. Zaidatun. Zaidah gitulah. Tu. Maka dikatakan khonsa tu wadih. Hak wadih tak apa. Hak wadih tu dia tubik mana-mana hak tu batal dah. Kadang-kadang hidup atas, hak bawah tu serupa dengan tak ada rasa apa, sentuh pun tak ada rasa apa. Tu orang panggil khonsa wadih. Hak tu nyata dah. Hukum seperti jatuh tino biasa ni lah hukum dia. Adapun khonsa yang diitlaq dalam kitab fiqh, bila diitlaqkan khonsa, murad dia khonsa muskil. Khonsa muskil. Gapo khonsa muskil? Khonsa yang mengkelirukan ulama fiqh. Ulama fiqh jadi pening dia. Muskil. Siaplah. Ulama fiqh jadi muskil. Sekir dia. Siaplah nak hukum gapo Tina kena kejahatan. Hidup dua nampak pagi-pagi kerah burung tu. Tu. Lepas tu Farad pun rasa mari. Dia sendiri pun plat. Dada dia pun naik. Misa pun apa nak tumbuh. Tu dia kawan. Lagu mana? Dia dikatakan khonsa muskil. Maka khonsa muskil tu syarat nak boleh batal dia kena tubik daripada 2 lebih tu. Kalau zakat tu tubik air, farad tu pun kena tubik benda juga barulah batal. Kalau tubik mana-mana satu jalan tak batal lagi, kena ihtimal lagi diri dia tu. Tu ya, sebab tu dia kena kait dengan wadih. Ni kira pada khonsa lah. Kita tak kena mengena kalau kita bukan khonsa. Habis itu keluar suatu daripada, dia kata jika ada ia hidup lagi wadah sebih, sama ada keluar itu in atau reh, takmim pada suatu tu sama ada, jadi sama ada suatu yang keluar itu, sama ada keluar itu, jadi sama ada suatu yang keluar itu, sama ada benda yang tubik itu ainun atau rihun. Tok saya dah wah Arab mari. Pasal jangan orang tafsir dengan hak Melayu. Kalau hak Melayu selalu tak ada apa kak. Keluar itu ainun atau rihun. Apa ainun atau rihun? Yakni suatu atau angin. Sama ada benda yang tubik tu ainun. Apa ainun? Yakni suatu benda mugo, benda tunging-tunging nampak, atau angin, atau kepada suatu, atau angin, bukan benda, bukan kata benda bertokor, tapi angin tubik mari. Angin ni tak kira tubik kok farad ke, tubik kok apa dia, tubik kok kubul ke, tubik kok dubur ke, sama ya. Bila tubik angin mari batal. Orang perempuan ni kan dia tubik angin kok farad dia. Sebab ketuk dah, tapi tubik juga. Maka batan juga orang perempuan pun bila keluar angin daripada farad dia, jangan kata kira angin di lubang belakang saja, lubang depan pun sebab tu juga. Lelaki pun kalau tubik angin kok zakar dia misalnya, tapi tak bisa dengar dah. Kalau tubik angin kok zakar dia pun batal, asalkan benda hak tubik mari. Angin atau rih, yakni suatu atau angin. Lepas tu suatu tu misalnya seperti kemih. Suatu tu seperti kemih. Apa kemih? Kecing tu lah, kecing. Tu ini misal pada benda hak tubik mari. Bukan tubik kok zakat, tubik kok kubul orang panggil.
Atau angin. Atau angin. Hal itu baik kok belakang atau ke depan pun tak apa. Angin. Rih. Ni saja dia tu. Saya dah tu. Kalau kira tunggu tu. Dia nak bagi kita kenal hak Arab kata Padahal kalau kita kira nak buat lagu ni, sama ada suatu itu, suatu atau angin. Benda yang nampak atau angin. Ikut tu pun tak ada. Dia buat mari ainun atau rihul lagi. Tu. Ainun tu dia tafsir dengan suatu pula dah. Jadi belit dengan syai'un. Ainun ni benda yang nampak tengok dengan mata. Suatu yang nampak tengok dengan mata atau ainun. Tu. Seperti kemih atau ain atau angin habis itu. Sama ada suci atau najis. Ni takmim lagi. Jadi sama ada perkara yang keluar itu, takmim pada suatu tu lagi tu. Sama ada, jadi sama ada perkara yang keluar itu, sama ada benda yang keluar itu suci, benda suci, bukan najis. Seperti angin, ketuk tu suci weh. Busuk-busuk dia pun suci. Baik ketuk pada kita. Kita ni bau sedap tapi cemar. Ketuk tu bau busuk tapi cuci. Baik dia weh. Baik dia. Tu cuci. Sebab tu dalam kitab bajuri tu dia fardu takdir. Kalau kita ambil ketuk hipung le jabe. Ketuk boleh jabe penuh. Lepas tu jabe tu bawa semaya. Ketuk ni boleh guni. Ikat tamak guni. Guni pun dak pikul ketuk. Sekalipun dak bawa semaya, sah semaya kita. Kerana ia bukan benda yang cemar, bukan benda najis, benda suci. Tapi tak ada orang dah. Ada pikul ketuk gitu. Tu. Ketuk tu sebab tu tak wajib basuh bila ketuk. Makruh pula hidup basuh apa? Ia bukan benda cemar. Ia tepu mari kita hidup basuh ketuk sekali, basuh sekali, ketuk sekali, basuh sekali, ketuk sekali. Ia bukan benda najis ketuk ni. Tapi bila tubik mari batal air semaya kita. Tu. Tu orang panggil benda suci, seperti angin, ketuk. Tapi ketuk ni bila sebut kata ketuk ni khusus kepada lubang di belakang ya dah. Tapi kalau sebut kata rihun ni ya umum, sama ada lubang di belakang atau lubang depan, panggil rih belakang. Kalau angin tu baik kot zakat, panggil ketuk dah. Tak panggil ketuk, panggil anginnya. Angin tu baik kot zakat weh. Lama zakat ketuk. Orang tak panggil ketuk. Habis itu seperti angin. Atau najis, atau benda tu najis seperti umpama kemih, seperti lagi umpama lagi ikut ya. Seperti umpama kemih ni kencing, masuk belaka lah tahi, yalah belaka tu. Kering atau basah, tu takmim lagi, tulis situ kering. Jadi sama ada yang keluar itu, sama ada yang keluar itu kering atau basah. Kering atau basah. Tubik kering mari. Tu pun batal. Atau basah tubik mari pun batal. Habis itu tak kira. Beradat atau nadid. Depan tu. Takmim lagi. Tulis pada beradat. Jadi sama ada yang keluar itu, sama ada yang keluar itu beradat keluar. Beradat keluar. Orang panggil adat keluar. Ada lagu tu kebiasaan keluar dah. Atau jarang-jarang keluar. Jarang-jarang keluar. Orang panggil benda nadir. Tu tak kira. Asalkan benda tu tubik, batal berlaku ais maya. Benda yang tubik tu beradat keluar ke atau nadir keluar. Beradat keluar tu yang misal seperti tahi, hak tu hari-hari. Dan kemih, hak tu bukan hari-hari dah. Tiap-tiap je pun ada seorang-seorang. Tu kemih, dahi atau kemih. Atau nadid ni jarang keluar, seperti darah. Ada tubik darah kut zakat, darah kut farad. Hak ni jarang-jarang orang panggil. Tu. Dalam kitab kadang-kadang dia misal dengan cacing. Tu. Tubik mari, bukan tubik semua je lama kali tubik. Batal juga bagi nadid.
Batu tubik kau punggung. Batu. Bukan duk tubik semua batu. Hari tu yang kita lay batunya, maka tubik batu mari tu. Jadi batal juga. Batal juga. Walaupun benda nadir pun. Habis itu, bercerai atau tiada bercerai. Takmim lagi ni. Jadi sama ada yang keluar itu, sama ada yang keluar itu bercerai. Bercerai. Jadi bercerai daripada kubun dan dubur. Bercerai daripada kubun dan dubur. Mana bercerai tu baik. Sebab kita berak ni, tahik jatuh ke tanah, cerah dah tu orang panggil. Bila kecing jatuh ke tanah, cerah daripada kubur kita dah tu orang panggil. Tu orang panggil bercerai. Atau tiada bercerai. Tahik tu baik pala je saja. Tak ada bercerai lagi. Cacing tu baik pala saja mari. Tak ada bercerai daripada kubur kita lagi, daripada dubur lagi, maka batal dah walau tak bercerai pun. Tu depan lagi. Seperti keluar kepala cacing. Tu. Keluar kepala cacing. Kemudian selepas daripada keluar, masuk pula cacing ni. Gerak. Tubik-tubik duk main kat punggung, rasa-rasa kata masuk pula. Batal air semaya kita. Kalau kita nyata kata ya tubik pala mari, kita rasa kalau nyata mari. Tu dia. Maka batal air semaya. Kalau orang berak masalah, setengah orang yang berak trik dia kerah. Ya tubik pala trik dia hari dah. Tubik mari, dia kelak masuk semula. Dia serak sedut masuk. Pop masuk semula. Batal air semaya dah? Batal dah. Kami tak berak lagi. Berak dah tu. Tak tu pala baru masuk kelik. Berak dah tu. Masuk le batal dah. Tak mesti kena bercerai walaupun dia berhubung pun. Kira kata batal dah. Tapi masalah wasir ni tak apa. Kalau kita kata wasir ni, dia kira masuk, dia tak kira kata keluar. Orang jadi wasir kan. Dia wasir ni punggung dia tu, lubang punggung kalau dia tubik isi mari isi tubik. Tubik masuk. Maka tubik masuk tu tak ada iktibar sebagai berhubung. Kira sebab benda dalam lagi. Maka tak batal air semaya dia dengan sebab tubik isi tu tubik. Malaikat di isi tu ada darah tubik pula. Maka bila darah tubik di situ batal lah. Semata angin-angin, semata-mata daging isi hak tubik masuk tu, hak tu tak batal lagi. Tu masalah wasir. Orang jadi bawasir. Bawasir. Tu dia. Seperti keluar cacing kemudian masuk pula. Habis. Sama ada dari kubul atau dubur. Sama ada yang keluar itu dari kubul, dari lubang hadapan, atau dubur, atau lubang di belakang. Tak kira lubang depan, lubang belakang pun, bila tubik mari batal berlaku. Tu yang je takmim. Tu sikap tu dulu. Kemudian kata atau daripada lubang yang ditembuk di bawah ma'idah, yakni pusat. Kait jika ada faradnya itu tersumbat, maka binasalah wuduknya dengan salah satu daripada segala perkara yang tersebut itu, kerana ayat auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna taghsilu kulla hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wasairin khillani
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ورضا نفسي وزنة عرشي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا علماء نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشهود وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة أرشي ومداد كلماتي